Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dalam kitab pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Kita dalam bab Qamus Al-Quran, pada muka surat yang ke-201. Qamus Al-Quran huruf waw, mencari dua kotak merah, muka surat 201. Kita lihat sekarang perbincangan kita adalah perbincangan mengenai dengan waw zainun, wazana yazinu, makna menimbang. Nah, waznun isim masdar dia, timbangan. Mizan adalah alat timbangan. Plural adalah mawazin, itu jamak dia. Okey. Apa maksud wazan? Wazan iaitu ma'rifatu qadri syai', iaitu nak mengetahui kadar sesuatu. Itu kita wazan, nak timbang. Nak tahu kadar dia berapa banyak, 1 kilo ke 2 kilo ke. Okey. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wa aqimul wazna bil qista. Okey, wa aqimul wazna bil qista. Kamu dirikanlah timbangan dengan adil. Okey. Wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Khuz Al-Quran Al-Karim. Wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin. Dikatakan mawzun ni, mauzun adalah ismul maf'ul, benda yang ditimbang, iaitu dikatakan ma'adin, benda-benda galian seperti perak dan juga emas. Dikatakan, ada qillah pendapat mengatakan apa dia tu, mauzun ni iaitu setiap sesuatu yang Allah Ta'ala wujudkannya, yang Allah Ta'ala ciptakannya. Okey. Kita lihat dalam juzuk 14 suratul Hijr. Nampak tak? Ayat ke-19, muka surat 263. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna, kami telah tumbuhkan fiha, di bumi ini, min kulli syai'in mawzunin, daripada setiap sesuatu yang menurut ukuran, iaitu yang apa, mengikut ukuran. Okey, yang telah ditetapkan lah, atau yang telah disukat, itu mawzun. Juzuk ke-8 pun ada tau. Wal waznu yawma idhinil haqq. Juzuk 8 awal suratul A'raf. Dan timbang keadilan pada hari itu adalah benar. Okey. Timbang kebaikan kejahatan pada hari kiamat itu adalah benar, pada hari akhirat nanti. Sebab tu Quran menyatakan muka surat 151 ayat yang ke-8. Wal waznu yawma idhinil haqq. Mengisyaratkan kepada adil.
pada muhasabah, hisabnya manusia. Dihisab manusia tu secara adil. Wal wazan, diletakkan wazan kerana nak bagi tahu adil sukatan pada hari itu. Mana kalau kamu buat baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Tidak akan berlaku tersilap hisab. Juzuk ke-17, tuan-tuan lihat. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Wa dzakara fi mawadhi' al-mizan bi lafzil wahid. Wa fi mawadhi' bil jam' i'tibaran bil muhasibin. Muhasab. Kita tengok dalam juzuk ke-17 Suratul Anbiya. Suratul apa? Suratul Anbiya. Muka surat yang ke 326. 326. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan. 326 ayat 47. Timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Timbangan yang tepat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut pada beberapa tempat al-mizan singular, mufrad. Maknanya itu adalah muhasib. Maknanya apa muhasib? Makna penghisap. Dia sebagai alat yang menghisap, menimbang. Tapi pada beberapa tempat di dalam Quran diletakkan perkataan jamak. Bila diletakkan jamak, kerana mengambil kira bil muhasabin, iaitu perkara-perkara yang dihisab, perkara-perkara yang ditimbang, diambil kira. Okey. Seterusnya kita lihat perkataan waw sin ain, wasi'a, makna meliputi, ausa'a, meluaskan ataupun menjadi kaya, sa'atun, keluasan harta benda, sa'ah, wus'un, mana keupayaan. Okey. Tuan-tuan lihat perkataan asal waw sin ain. Waw sin ain. Dikatakan wasi'an untuk tempat. Dikatakan untuk tempat. Pada situasi, boleh situasi yang luas, mana masa yang luas. Dalam tempat pun boleh tempat yang luas. Pada perbuatan pun boleh perbuatan yang luas. Kal qudrah wal jud. Bila sebut dia ni dari segi perbuatan dia luas, makna dia pemurah. Ataupun qudrah, makna dia berupaya, berkeupayaan. Orang yang berada lah. Orang yang ada harta. Contoh kalau pada tempat Allah Ta'ala kata inna ardi wasi'ah, juzuk kelima 6 line plus 1 page. Sesungguhnya bumiku ni luas. Itu tempat bumi. Alam takun ardullahi wasi'ah. Kalau dikatakan pada hal, situasi, condition seseorang tu,
liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Dalam surah apa ni ya? Dalam surah At-Talaq juz 28. Tuan-tuan buka surah At-Talaq juz 28. Hendaklah menginfakkan orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya. Apa tu? Dhu sa'ah maknanya mempunyai keluasan, yang mempunyai harta lah. Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf. Juzuk yang kedua. Tuan-tuan buka juzuk kedua. Muka surat 38 ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Wa matti'uhun, berilah pemberian mut'ah sagu hati kepada mereka isteri-isteri yang diceraikan, alal musi', ke atas orang yang mampu. Al musi', musi' apa? Orang yang mampu. Daripada ausa'a yusi'u musi', orang yang mampu. Wus'an makna keupayaan, kemampuan, kekuasaan. Minal qudrah ma yafdulu an qadril mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan sesuatu jiwa melainkan mengikut keupayaannya. Okey, illa wus'aha, mengikut keupayaannya. Bila sebut datang wus'an, apa itu wus'an? Dia daripada qudrah, keupayaan, kekuasaan. Ma yafdul, apa yang lebih daripada kadar yang ditaklifkan. Kekuasaan satu perkara yang lebih daripada kadar yang ditaklifkan. Nak memberi peringatan pada ayat kita bacakan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam akhir surah Al-Baqarah, juzuk yang ketiga, akhir surah Al-Baqarah, ayat terakhir sekali. Nak memberi peringatan bahawasanya Allah Ta'ala mentaklifkan hambanya dua nama yanu'u bihi qudratu, mengikut kemampuan dia lah, kemampuan daripada hamba dia. Okey, jelas. Okey, kita lihat lagi perkataan yang berikutnya. Perkataan waw sadfa. Apa waw sadfa tu? Wasafa yasifu, iaitu menyifatkan. Wasfun makna penyifatan, kenyataan. Waw, sad dan fa. Al-wasfu zikru syai' bihilyatihi wa na'tihi, sebut sesuatu dengan perhiasannya, dengan sifatnya. Al-wasfu ni, sifat ni, kadang-kadang kenyataan ataupun sifat
Kadang-kadang dia boleh jadi benar, kadang-kadang boleh jadi batil. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Okey. Apa dia tu? Nak bagi tahu kita apa dia? Wasafa. Jangan kamu katakan bagi suatu perkara, jangan kamu katakan suatu perkara, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, bagi apa yang lidah kamu sifatkan pendustaan. Memberi peringatan ala kauni ma yadhkurunahu kadhiban, apa yang mereka nyatakan itu adalah dusta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir surah As-Saffat juzuk 23. Tuhan Maha Suci, Tuhan kamu, Tuhan Al-Izzah yang Maha Mulia, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan. Memberi peringatan, kebanyakan sifat-sifat Allah laisa ala hasabi ma ya'taqiduhu kathirun minan nas. Kebanyakan sifat-sifat Allah tidak adalah mengikut apa yang kebanyakan manusia i'tiqad dia. Lam yutasawwar anhu tamsilun wa tashbihun, tak boleh nak bandingkan, tak boleh nak serupakan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi daripada apa yang orang-orang kafir katakan. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan walahul mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang sangat tinggi. Kemudian kita lihat wasala muka surat 201 202. Wasala yasilu mana menghubungkan, wasala mana menyampaikan kata-kata wasilatun, iaitu unta. 39 tengok nota kaki di bawah, unta yang beranak, anak betina secara berturut-turut, unta ini akan dipersembahkan kepada berhala. Mana unta yang mana dia beranak, tapi beranak semua anak betina berturut-turut, lepas tu setiap tahun, maka unta seperti ini akan dipersembahkan, disembelih untuk berhala. Okey, itu nama dia wasilah. Sedangkan tak perlu pun buat benda tu. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Okey, wasala yasilu menghubungkan, awsala yusilu. Nampak tak? An yusala, yusala fi'il majhul. Mereka memutuskan apa yang Allah Ta'ala telah, hubungan yang Allah Ta'ala telah perintahkan untuk disambungkan, dihubungkan. Fi'il majhul, an yusala.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. Mereka menisbahkan apabila ada antara mereka berdua ada apa nisbah ataupun musaharah ipa. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Wassala maknanya apa? Menyampaikan dengan perkataan. Sesungguhnya kami telah kebanyakan kami memperbanyakkan perkataan kepada mereka, mausulan, yang mausul ba'duhu bi ba'd, dan disambung sebahagian dengan sebahagian yang lain. Wasilah dia bagi tahu di sini, antaranya apabila waladas lahu syatuhum, apabila kambing biri-biri betina telah melahirkan anak lelaki ataupun perempuan, mereka kata wasalat akhaha. Wasalat akhaha, apa maksud wasalat? Mana hubungkanlah dengan akhaha, saudaranya. Fala yazbahuna akhaha, jangan kamu sembelih saudaranya, min ajliha, kerana dia. Wasilah bumi yang luas pun boleh, bangunan boleh sebut wasilah. Dia luas perkataan dia. Kita lihat juzuk 20, 5 lay plus 1 page. Walaqad wassalna lahumul qawl, sesungguhnya kami telah menyampaikan perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka mengingatinya. Menyampaikan perkataan, iaitu Al-Quran. Jadi maksudnya ada sebahagian tafsir menyatakan wasilah ni mana kambing betina, bukan unta, kambing dia sebut sini, kambing betina yang melahirkan anak. Tapi kambing tadi melahirkan anak ada jantan atau dan juga betina, mereka kata wasalat akhaha fala yazbahuna akhaha min ajliha. Bila mana lahir anak yang kedua, mereka kata jangan sembelih yang pertama. Jangan sembelih saudara dia yang pertama, adik-beradik yang pertama. Sebab apa? Sebab apa jangan sembelih? Nak tahu sebab apa jangan sembelih? Kerana yang nombor 2 tu datang. Mana adik dia datang, jangan sembelih abang dia. Ni tak ada, Quran tak sebut semua ni. Ini ada tahayul. Mereka punya syirik, khurafat. Itu antara sedikit lah mengenai dengan perbincangan kita mengenai qamal Al-Quran. Esok insya-Allah kita akan sambung lagi. Esok insya-Allah kita akan sambung dalam kamus dan juga sesi tadabbur Al-Quran. Tadabbur kita mula esok insya-Allah. Tadabbur sesi tadabbur kita akan mula esok. Begitu juga kamus Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita insya-Allah. Tekan butang share sama-sama mengambil manfaat atas pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh berjumpa kembali pada petang hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi pengajian kita yang sekarang ni dah sampai kepada latihan 10, muka surat 102. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada muka surat 102 ni, insya-Allah kita akan membahas mengenai jamak taksir. Jadi sini ni ada senarai jamak taksir. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini dari nombor 1 hinggalah nombor 7. Semua ni adalah jamak taksir. Jadi jamak dalam bahasa Arab dia ada 3. Ada 3 bentuk jamak. Nama dia yang pertama jamak taksir. Okey. Taksir. Lepas tu jamak al-mudzakkar. Al-mudzakkar as-salim. Jamak al-mudzakkar as-salim. Okey. Dan satu lagi nama dia jamak jam'u al-muannas muannasi as-salim. Jadi ada 3 jamak dalam bahasa Arab. Yang pertama nama dia jamak taksir. Jamak taksir ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok contoh dia, macam perkataan kitabun. Kitabun. Apabila kitabun ni maknanya dia satu kitab. Kita nak ubah dia jadi bermaknakan kitab-kitab, banyak kitab. Jadi macam mana? Kutubun. Kutubun. Ini jamak taksir. Kutubun. Okey. Kalau jamak muannas mudzakkar salim dengan muannas salim, contoh dia lah, saya padam lah ni ya, tuan-tuan puan-puan ya. Saya padam yang ni. Kalau dalam kitab Ustaz Dr. Wan Rusli, dia hanya cakap jamak salim. Contoh dia lah al-muslimuna. Dengan satu lagi, kalau jamak muannas salim, al-muslimatu. Ini jamak mudzakkar salim dengan jamak muannas salim. Yang dekat sini ni jamak taksir, ini jamak mudzakkar salim, yang ni jamak muannas salim. Apa perbezaan dia? Taksir ni secara bahasa maknanya dia adalah pecah. Jadi bentuk dia tu, bentuk semula, bentuk mufrad, bentuk tunggal, dia ni tak sama dengan bentuk jamak dia, pecah dia. Bila mana kita nak ubah jadi bentuk jamak, dia pecah. Maknanya tak seutuhnya macam bentuk yang mufrad, tak sama dengan bentuk mufrad dia. Jadi kalau ni contoh dia lah, banyak ni tuan-tuan dan puan-puan, kitabun, kutubun. Maknanya ni satu kitab, ini kitab-kitab. Contoh yang lain dalam Al-Quran macam qalbun, hati. Kalau kita nak jadikan dia hati yang banyak, jadi dia qulubun. Qulubun. Sebab tu dalam
Dalam Al-Quran ada qulubuhum, fi qulubihim maradun, fi qulubihim marad, fi qulub, qulub itu jamak daripada qalbun, qalbun hati. Banyak yang jamak taksir, dan sekarang ni dah banyak kamus jamak taksir tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, jamak taksir ni dia tak ada rumusan dia, cuma dia ada pola dia sendiri, ada berapa pola. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, untuk memudahkan kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dalam Google atau searching, cari sana tu PDF jamak taksir, kamus jamak taksir, ada banyak insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Kalau jamak mudzakkar salim, dia macam ni saja. Bentuk mufrad dia al-muslimu. Al-muslimu. Kalau kita nak jadikan dia jamak, jadi dia al-muslimuna, tambahkan waw dengan nun. Sebab tu dia bentuk dia salim, selamat. Dari bentuk mufrad nak jadikan bentuk jamak, dia selamat daripada mana-mana perubahan. Okey, al-muslimun. Dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafiruna. Al-kafiruna itu jamak mudzakkar salim. Banyak dalam Al-Quran, al-mu'minuna, al-muttaquna, az-zalimuna. Banyak yang pakai waw dengan nun. Al-mufsiduna. Okey. Jadi menggunakan waw dan nun itu jamak mudzakkar salim. Maksud dia sana tu apa? Orang atau lelaki muslim. Jamak mudzakkar salim. Yang ni pula apa? Ini jamak muannas salim. Muannas salim selalunya berakhiran alif dengan ta. Dia berakhiran alif dengan ta. Bentuk asal dia adalah al-muslimatu. Kalau nak jadi jamak dia al-muslimatu. Jadi dia selamat, tak ada bentuk perubahan apa-apa. Perubahan dia taklah begitu nampak perubahan dia. Al-muslimatu. Lepas tu bila jadi jamak, tambahkan alif dengan ta. Al-muslimatu. Kalau yang ni tadi, sama juga. Perubahan dia tak nampak sangat. Al-muslimu, nak jadikan jamak, al-muslimuna. Sebab itulah nama dia salim. Salim tu maksud dia apa? Selamat daripada bentuk perubahan dia. Daripada bentuk mufrad, tunggal dia, menjadi jamak dia. Tapi kalau taksir, dia pecah. Dia pecah. Bentuk mufrad dia macam ni, bentuk jamak dia beza pula. Jadi dia pecah daripada bentuk mufrad. Dia tak sama. Kalau pecah kan, kalau dah pecah, dia tak sama. Tak sama kalau dia tu, bentuk dia tak sama lagi dengan bentuk semula jadi dia. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Jadi yang kita fokuskan pada muka surat 102 ni, iaitunya pada jamak taksir. Yang di sini ni, yang ada disenaraikan dari nombor 1 hingga nombor 7, ini semua adalah jamak taksir. Jamak taksir. Cuma jamak taksir ni, senang dia ada pola-pola tertentu dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada pola-pola dia. Nanti kita akan tengok juga, kalau insya-Allah kita akan tengok sekali kita membahas latihan yang ada pada muka surat 102. Saya padam yang ni ya. Inilah macam-macam atau jenis-jenis daripada jamak. Jamak taksir, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Muannas salim. As-salim bukan salim As-salim. Okey. Yang pertama sini ni amwal. Tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar perkataan amwal dalam Al-Quran Amwal. Amwal. Amwal ini jamak taksir. Ini bentuk wazan dia, pola dia apa? Pola dia adalah, kalau tak nampak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan ya. Pola dia apa sini ni? Dia ada pola dia selalunya. Kalau yang ni pola dia adalah af'al. Af'alun. Amwal, af'alun. Itu pola dia. Di amwal ni adalah jamak taksir. Sekarang latihan kita kena cari bentuk mufrad dia. Di antara yang mul dengan mal, yang mana bentuk mufrad daripada amwal? Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari makna amwal tu, apa makna dia? Makna dia adalah harta.
kalau harta yang tak dalam bentuk jamak, maksud dia bentuk mufrad dia, apa bahasa Arab dia? Bahasa Arab dia adalah malun. Malun. Jadi mufrad dia apa? Mal. Bentuk mufrad dia adalah mal. Mal lah. Malun. Jamak dia amwal. Malun, amwalun. Okey. Bagi tuan-tuan yang dan puan-puan, saya terlupa. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ikutkan siaran kita ni, live kita ni, sila tekan butang share lah. Biar banyak lagi dapatkan manfaat daripada perkongsian kita semua ni. Boleh dapatkan manfaat dari apa yang kita bincangkan pada petang hari ni. Sila tuan-tuan dan puan-puan share. Semoga itu menjadi amal ibadah bernilai pahala bagi tuan-tuan dan puan-puan. Apalah lagi pada bulan Ramadan. Ya. Jadi lepas tu kita teruskan lagi ya. Contoh yang serupa dengan pola yang sama dengan af'al ni, contoh dia macam kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah terdengar dalam bahasa Melayu ataupun bahasa kita pun, kita mungkin pernah terdengar Raudatul Atfal. Kan? Pernah terdengar kan Raudatul Atfal. Al-Atfal itu bahasa Arab, itu jamak Atfal. Atfalun. Atfal. Atfal, budak-budak. Budak-budak. Okey, budak-budak atfal. Ini jamak dia, sama bentuk dia. Masih dengan pola yang sama, atfal. Atfal, ini tapi mufrad dia tak sama bentuk dengan ini. Mufrad dia apa? Tiflun. Tiflun. Ini bentuk mufrad dia. Tiflun. Yang tiflun seorang budak, atfal ramai budak-budak. Okey. Ada lagi ke? Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan yang boleh kita tirukan dengan pola yang ni. Macam juga bait syair. Bait daripada syair. Bait syair itu kan syair ada bait-bait dia. Bait tu dalam bahasa Arab dia baitun juga. Sama dengan rumah kan. Tapi kalau bait syair tu nak jadikan kita jamak, maksud dia jadi bait-bait syair. Jamak dia apa? Baitun tu jadi dia abyatun. Abyat. Masih dengan pola yang sama, af'al. Berbeza dengan rumah. Kalau rumah jamak dia buyutun, gunakan waw. Buyu, waw ya tu pakai panjang. Kalau rumah dia macam ni bentuk dia. Ni rumah-rumah. Buyutun. Tapi kalau bait-bait syair atau bait-bait puisi, abyatun. Ni abyat. Abyat ni masih dengan pola yang sama dengan amwal, atfal. Masih sama. Tapi kalau buyut, ini dah beza dah. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya padam yang ni ya. Jadi ini pola yang pertama yang kita tahu, apa dia? Af'al. Af'al. Jadi dia setiap jamak taksir dia ada pola dia. Cuma kita tak boleh memandai-mandai, kita tak boleh nak bina-bina suka-suka hati. Macam kita tahu bahasa Arabnya kitabun, kita nak ubah jadi jamak, kita tiru yang ni. Kita buat jadi dia aktabun, tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena rujuk dalam kamus. Walaupun dengan ada pola untuk jamak taksir yang af'al, tapi kita tak boleh sesuka hati kita nak bina jamak taksir dengan pola yang sesuka dengan hati kita, tak boleh. Okey. Dah, ini yang pertama. Saya padam ya. Jadi jawapan dia adalah malun. Lepas tu hukam. Ini jamak hukam. Maksud dia pengadil-pengadil atau hakim-hakim. Hukam. Mufrad dia apa? Hukam. Sebelum kita tengok mufrad dia, kita nak tahu dulu pola atau wazan dia. Apa ni pola dia? Pola dia adalah fu'alun.
Fu'alun. Fu'alun. Jadi itu pola dia. Fu'alun. Hukam. Bentuk mufrad dia apa? Hakimun. Jadi kalau tuan-tuan dan puan pernah terdengar perkataan hakim, hakim maksud dia adalah pengadil, seorang pengadil. Tapi kalau hukam ini pengadil-pengadil. Satu hakim, ini hakim-hakim. Jamak dia. Ini jamak taksir je. Jadi pola dia apa sini? Fu'alun. Adakah lagi perkataan yang ikutkan pola yang sama dengan ini Ustaz? Ada, banyak tuan-tuan dan puan. Salah satu dia apa? Contoh dia lah, pelajar-pelajar bahasa Arab dia apa? Tullabun. Ni bentuk mufrad dia, tunggal dia talibun. Talibun, seorang pelajar. Tullabun, pelajar. Okey. Jadi pelajar-pelajar. Okey, sesuai apa yang telah diarahkan oleh admin dalam komen. Tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk share biar semua kita dapatkan manfaat. Apalagi sekarang ni kita masih di nombor 2 ya. Jadi masih ada nombor yang akan kita bahas biar orang lain pun boleh mendapatkan manfaat dari apa perkongsian kita. Okey, kita teruskan. Tullab, pola dia sama, iaitu fu'al. Sama dengan hukam. Tullab, fu'al. Sama dia. Tullab makna dia apa? Makna dia adalah pelajar. Contoh yang lain apa lagi, Ustaz? Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Contoh dia lah macam amil. Amilun maknanya apa? Pekerja. Amil pekerja. Kalau pekerja-pekerja apa? Ummalun. Ummal. Ummal itu pekerja-pekerja. Kalau amil pekerja, kalau ummal pekerja-pekerja. Jadi ini dengan wazan jamak taksir dengan wazan atau pola fu'al. Yang pertama tadi af'al, lepas tu fu'al. Banyak ya. Jadi yang ini tuan-tuan dan puan-puan nak menguasai jamak taksir yang macam ni. Ini dengan banyak-banyak membaca kitab-kitab bahasa Arab ataupun ketika membaca Al-Quran kita tentukan ini jamak taksir dan ini pola dia. Boleh tuan-tuan buat macam tu ketika membaca Al-Quran ataupun baca hadis ataupun kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Okey. Okey. Ini yang nombor 2. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 tu apa? Ahillah. Ahillatun. 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 Okey. Okey. Ahillatun ini bentuk mufrad dia. Ini maksud dia apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca ayat dia ni, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu berkenaan dengan bulan-bulan sabit. Bulan-bulan sabit. Macam menentukan waktu haji dan lain-lain kan. Macam berkenaan dengan bulan-bulan sabit. Ahillah. Ini jamak dia, bulan-bulan sabit. Bentuk mufrad dia apa? Hilal. Hilalun. Ini bentuk mufrad dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Hilalun bentuk mufrad dia. Okey. Ahillah ini bentuk semula dia. Ahil. Ada 2 lam kan? Ahillatun. Ini sebenarnya bentuk dia ahli. Ini tukar ini ke sini. Ahlilatun. Jadi dia wazan dia apa? Af'ilatun. Af'ilatun. Ahillatun.
ini sama macam kalau dalam yang serupa dengan ni macam su'alun, jadi dia as'ilatun. Su'alun, as'ilatun. Banyak lagi yang serupa dengan yang ni. Boleh nanti tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kitab-kitab mana kitab lah. Jadi kalau yang nombor 3, ahillatun, mufrad dia apa? Hilalun. Hilal. Hilal sebab tu kita dengar kan perkataan hilal. Perkataan hilal. Perkataan hilal yang kalau masa bulan Ramadan ni nak raya nanti akan dengar kita perkataan hilal. Okey. Saya padam Jadi dah kita dapatkan 3 pola. Af'al, fu'al, af'ilatun. Okey. Yang nombor 4. Nombor 4. Nombor 4 ni apa ni? Mawaqit. Mawaqitu. Mawaqitu. Okey. Mawaqitu. Mawaqit. Apa bentuk mufrad dia? Bentuk mufrad dia adalah mawaqit. Bentuk mufrad dia ini kalau pola dia, sebelum kita cari bentuk mufrad dia, pola dia terlebih dahulu. Pola dia adalah, saya tulis sini je lah ya. Sini. Mafa'ilu. Mafa'ilu. Mafa'il. Mafa'ilu. Okey, mafa'ilu. Mafa'il setiap yang mempunyai bentuk yang serupa atau wazan sama dengan mafa'il, dia tu jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah belajar, nama dia termasuk kepada isim ghair munsharif. Jadi dia tak boleh pakai tanwin. Sebab itulah dalam kitab ni mawaqitu, dia tak boleh pakai tanwin. Kalau dia dibagi alif lam, hilang kaedah isim munsharif dia, batal. Kena batal kaedah isim munsharif. Jadi dia tak boleh pakai tanwin. Kalau dia guna alif lam, hilang kaedah dia. Dia bukanlah lagi termasuk isim munsharif. Jadi dia isim munsharif ya. Kalau yang mempunyai wazan yang sama dengan ni, mafa'il. Contoh dia macam mana Ustaz? Macam dia masabih. Masabih, misbahun, masabih. Nanti boleh. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh kalau terjumpa yang sama dengan ni, boleh share dekat sini, dekat komen. Okey. Jadi kalau yang ini ni, jadi dia jadi macam jamak taksir. Jamak taksir dan dia isim munsharif. Tak boleh menggunakan tanwin. Mufrad dia apa? Mufrad dia adalah miqat. Miqatun. Ni bentuk mufrad dia. Miqat. Miqatun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya padam. Jadi pola dia apa sekarang? Yang nombor 4 ni mafa'il. Okey. Lepas tu yang nombor 5. Nombor 5, buyutun. Baru kita bincangkan tadi. Buyut. Buyutun. Buyut. Apa bentuk mufrad dia? Mufrad dia, sebelum kita tahu bentuk mufrad dia, kita tahukan dululah apa ni wazan atau pola dia. Pola dia apa tu? Kalau buyut, wazan dia adalah fu'ulun. Fu'ulun. Buyut, fu'ulun. Banyak ke tak yang serupa dengan ini? Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita tengok contoh yang lain, kita kena tahu dululah bentuk mufrad dia. Apa bentuk mufrad dia? Di sini ada pilihan dia butun dengan baitun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dari pilihan dah tahu dah bentuk mufrad dia apa? Iaitunya baitun. Baitun ya.
Baitun, rumah makna dia. Jamak dia apa? Buyutun, rumah-rumah. Rumah-rumah, buyutun. Okey. Okey. Berbeza dengan tadi ya. Yang tadi pun juga ada baitun, jamak dia abiyatun. Kalau abiyat, bait-bait syair. Kalau buyut, rumah-rumah. Jadi jangan sampai kita terkeliru dalam dua benda ni. Okey. Apa lagi yang sama dengan yang ni, Sas? Banyak sama tuan-tuan dan puan-puan. Macam qulubun. Yang kita bincang tadi. Qulubun, hati-hati. Bentuk tunggal dia qalbun. Qalbun maknanya hati. Kalau qulub maknanya hati-hati. Jadi qalbun, hati saja, satu hati. Okey. Ini yang bentuk yang dengan wazan fa'ul, nombor 5. Lepas tu yang nombor 6. Nombor 6. Adam ini. Nombor 6. Nombor 6 itunya zuhurun. Zuhurun. Zuhurun nombor 6 ni. Boleh tuan-tuan nampak zuhur. Zuhur. Bentuk mufrad dia apa? Bentuk mufrad dia adalah zuhur. Tulis sekejap. Pola dia sama dengan ini. Pola dia sama dengan ini. Dalam Al-Quran tu banyak yang zuhur. Wara'a zuhurihim. Wara'a zuhurim, di belakang punggung mereka, punggung mereka. Zuhur, fu'ul. Masih sama pola dia ya. Dengan pola dia masih sama. Jadi bentuk mufrad dia apa? Oh, sini macam sama je. Sini zahrun, sini zuhrun. Berbeza ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Zuhrun waktu zuhur. Waktu solat zuhur. Tapi kalau zahrun, punggung, bahagian punggung ya. Punggung. Zahrun, punggung. Zuhrun, waktu zuhur. Jadi yang ini ni, zuhur. Apa ni bentuk mufrad dia? Bentuk mufrad dia adalah zahrun. Punggung ya. Punggung. Zahrun. Zahrun. Okey. Ni yang nombor 6. Masih dengan pola yang sama, fu'ul. Lepas tu, kita masuk yang nombor 7. Yang terakhir. Yang terakhir, abwabun. 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 Ini kita dah dapatkan dah pola dia tadi. Yang mana pola dia? Yang nombor 1 ni. Af'al. Af'alun. Abwabun. Ni pola dia. Af'alun. Abwabun. Bentuk mufrad dia apa ni? Bentuk mufrad dia adalah babun. Babun. Babun maknanya pintu. Abwab maknanya pintu-pintu. Okey tuan-tuan perempuan ya. Jadi abwab pintu-pintu, babun pintu. Satu pintu, abwabun pintu-pintu. Jadi alhamdulillah kita dah bincangkan semua. Sekali kita mendapatkan pola-pola yang ada. Tadi tuan-tuan dan puan-puan boleh membuatkan, kalau cara tuan-tuan dan puan-puan nak menghafalkan jamak taksir, sila buat pola ni, buat di bawah dia pola dia, lepas tu buat contoh dia. Pola dia buat contoh dia. Pola buat contoh macam tu. Kalau boleh juga buat dalam ayat sekali. Biar senang kita nak sekali kita belajar membina ayat. Jadi itulah perbincangan kita hari ini. InsyaAllah esok kita masuk muka surat 103. Masih dengan jamak taksir. Sila tuan-tuan dan puan-puan baca. Itu saja dulu perbincangan kita hari ini. Semoga saja apa yang kita kongsikan pada petang hari ini bermanfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan dan mudah dipahami bagi tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Sebelum saya akhiri, sila tuan-tuan dan puan-puan like dan juga sekali share
agar orang lain yang tak dapat ikut serta dalam siaran live ni boleh nanti dia melihat video kita dan dia boleh mengambil manfaat, dan itu pun jadi bernilai ibadah bagi tuan-tuan dan puan-puan sebab akan menyebarkan kebaikan bagi orang lain. Itu saja, dan semoga kita semua semakin semangat dalam belajar bahasa Arab. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam, astagfirukum, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.